pergi kepada Datin Almi pula. Jangan jeling saya sangat. Soalan Datin ni mudah je. Okay, sebenarnya kita ni selalu tengok Datin rajin update dan berkongsi aktiviti Datin sendiri bersama dengan anak-anak comel tu dan juga husband Datin sendirilah. Jadi bagaimana dengan Datin sendiri? Adakah Datin seorang yang sangat mementingkan kebahagiaan dan kebajikan keluarga? Dan boleh tak Datin kongsikan dengan kita macam mana Datin buat perancangan keuangan kepada keluarga ni, khususnya untuk kewangan anak-anak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tengok macam tegang macam dia macam tunduk tulis dia macam tak angkat kepala kan. Okey, assalamualaikum, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Saya senang macam doktor cakap tadi. Saya ni simple je. Janji rancang awal. Contohnya SSPN ni dah lama dah saya labur. Tapi orang tak tahu. Dia dah tahulah. Dah tahulah, pula saya bagi tahu. Apa yang kita boleh panggil lah untuk testimoni lain. Macam Cik Dazuki cakap tadi yang kata RM30 tu, dah lama dah saya buat. Setiap anak saya semua ada. Rancangan awal itu sangat-sangat penting sebab saya seorang manusia yang sangat particular, sangat detail, yang tak boleh last minute. Bila last minute nanti, alamak, duit aku habis. Macam doktor cakap, kena ada apa tadi, tabung kecemasan. Itu pun ada. Itu pun ada. Perempuan kita ni complicated sikit kan. Macam lelaki je tak kisah sangat macam. Tapi kalau mak-mak ni dia sangat-sangat penting sebab anak-anak saya rasa pembelajaran dia sangat penting. Itu yang saya buat simpanan tu awal. Saya tak tahu lepas ni dia nak masuk universiti ke, tak nak masuk ke, tapi simpanan dia untuk di hari tua tu dah ada. Termasuk aset dia sendiri pun dah ada. Baik rumah, baik kereta, baik barang kemas, baik duit. Itu saya dengan husband dah asing kan. Macam tu. Itu aset dia yang saya rasa sebab anak saya semua perempuan, belum ada lelaki lagi. Bila perempuan ni barang kemas nombor satu sebab aset di kemudian hari itu sangat-sangat penting, bernilai sangat tinggi. Baik rumah, baik kereta, sangat-sangat cekik sebab kita parents tak tahu bila nyawa kita panjang pendek tu orang nak bagi, kita tak tahu. Kita berserah je oleh tu. Tapi perancangan dia tu sangat-sangat teliti. Saya tiap-tiap bulan, okey, ini yang akan keluar. Ini simpan, ini okey, enjoy. Enjoy tu kena ada. Kita tak boleh macam tegang sangat kan. Kita tak boleh macam ini tak boleh, ini tak boleh. Tapi simpanan dia okey. Semua ada lah. Memang benda tu sangat-sangat wajib bagi saya sebab saya kenal SSPN ni pun daripada kakak ipar saya. Kakak ipar saya pun memang bekerja dengan pendidikan. Bernasib baik lah kan. Bernasib baik. Kalau tidak saya pun tak tahu. Dia lah cakap, kau kena buat macam ni sebab ini ada harian kematian, ini ada takaful, ni ada ni hospital. Oh ya ke Kak Teh? Kau masuk ini, alah duit banyak-banyak buat apa, labur. Lama kita macam fikir, okey boleh lah, tapi jeling mata. Okey boleh lah macam tu kan. Macam untuk ni anak ni. Okey. Pejam mata. Akhirnya tiap-tiap bulan jalan. Saya tak nak fikir apa, saya tak nak rasa macam bila dia orang dah besar. Contohlah satu hari mungkin salah seorang nak masuk universiti. Saya tak nak ada hutang sebab suami saya tak ajar saya berhutang. Berhutang daripada segi macam kereta, rumah itu dah besar. Tapi yang macam kecil-kecil macam ni, tolong jangan berhutang. Tak kisahlah you ada nama ke, tidak ada nama, jangan belajar berhutang. Kerana bila kita belajar berhutang, kemudian hari anak-anak kita baru ikut. Ni sikit hutang. Masuk pukul 5. Ni sikit hutang. Jangan start kataan hutang dalam diri. Bila kita berhutang dalam diri, makan diri kemudian hari. Itu yang suami saya ajar. Macam tu. Tolong Ma, jangan berhutang Ma. You nak beli, ikut pada kadar diri. Ikut kemampuan diri. Macam nak menabung pun, ikut kemampuan diri you sendiri. Jangan, you nak ikut orang ni banyak ni kena labur. Jangan. You bulan ni
dia RM10, masuk tabung RM10. Bulan ni ada RM5, masuk tabung RM5. Tak kisah berapa pun janji menabung. Macam contoh anak-anak saya pergi sekolah, saya bagi RM5. Si kakak lah, sebab kakak je bukan duit RM5. I don't care. Balik you kena bawa duit tu balik. Baki. Anak saya, alamak, I don't care. Sebab duit tu akan masuk tabung. Sen pun you bawa balik. Tapi alhamdulillah belum pernah lagi dapat sen lah. Ringgit lah. Ringgit tu mesti ada macam RM2 atau RM3. Sebab dia akan sebab saya dia masuk kereta je. Belanja apa ini? Beli apa ini? Sebab saya sangat particular buat belanja macam tu. Sebab saya tak nak macam kau terlebih over limit, habis tu duit tu nak buat apa? Sebab saya ajar anak saya, duit tu bukan beli dengan daun atau air kencing. Senang saya cakap. Duit ni susah nak dapat. Saya kata dia nak duit pun, dia nak makan contoh apa-apa, work, you have to work. But duit tu simpan lah. Itu kena simpan. Bila dia dah bawa balik, ni ada RM3 tabung. Petang bawa lagi. Tapi pesanlah, ingat ada baki ya. Ingat ada baki ya. Sebab saya ajar anak saya kena ada baki. Sebab bila dah hujung tahun, dia akan buka kira. Contohlah 1 tahun dia dapat RM1,000 atau RM2,000. Okey, saya bagi limit. Ini, untuk beli barang kemas you. Ini masuk dalam bank you. Okey, I bagi you RM100, you nak beli apa? Reward. Reward dia di sini, enjoy. Mama, I nak beli kat Shopee. Okey. Okay, duit. Sama juga dengan duit raya. Dia dah kira. Ini simpanan you. Ini barang kemas you. Dan ini duit reward you. You nak apa? I beli. I don't care. Okey, benda yang dia boleh beli, saya beli. Tapi you kena ada simpanan. Itu yang saya wajib untuk saya. Maksudnya selepas menolak segala tepi-tepi tu, maknanya dimasukkan ke bank, beli barang kemas, baru boleh ada reward tu. Dan waktu tu Datin tak kisahlah anak-anak apa, boleh lah untuk reward dia lah. Selalunya reward dia makan lah. Makan ataupun tidur hotel. Itu ada 2 reward tu je lah. Kini tidur hotel tu maksudnya holiday. Itu je. Tapi selalunya holiday ni duit mak bapak dia. Tapi makan tu, tapi dia orang belum pernah pegang duit sendiri. Saya tak ajar. Sebab saya rasa macam duit zaman sekarang macam besar sangat kan. Tak apalah, buatlah, simpan lah. Saya belum ajar anak saya kira duit. Macam anak saudara memang pandai kira. Tapi saya macam, janganlah. Nanti bila dia tahu berapa pegang duit tu banyak, aku nak beli ni. Tak ada. Dia bawa duit tu kat mak dia, simpan. You tahu, okey, benda ni ada, sentiasa ada. Simpanan ni dia orang tak pernah tahu lah. Simpanan SPM tak pernah tahu. Suami saya pun, saya just minta je. Minta duit, nak duit, nak simpan duit. Jaga. Itulah saya. Okey, tapi Datin buat live ni kan Datin? Datin tengok nanti ni. Dia tahu pula. Dia lagi tengok live saya. Tahu pula tak duit, dia kata, SPM ni. Duit simpanan untuk masa hadapan. Saya tak kisah pun, tapi janji untuk anak saya nanti bila nak sambung belajar, dia tak ada meminjam. Itu saya. Sebab saya tak nak dia berhutang. Bila dia dah ada duit sini, mak nak sambung belajar, okey, you dah ada duit dah sini. You pergi je akaun you akan ambil duit sini. Berapa dari start bila, terpulang, itu duit you. Macam tu. Saya tak ada masalah. Macam mana pula Datin, harapan Datin kepada anak-anak khususnya untuk memastikan masa depan mereka terjamin lah bila mereka dah besar nanti? Perancangan ibu bapa tu sangat penting. Perancangan kita, mak bapa dah rancang yang terbaik untuk anak-anak. Contohnya simpanan. Lepas tu kita ajar mereka daripada kecil apa yang boleh, apa yang tak boleh. Macam doktor cakap tadi, kita trade juga. Benda yang kata macam saya treat anak saya, you nak sesuatu you kena kerja. Benda tu bukan boleh datang dengan senang-senang. Itu yang saya ajar anak-anak saya. Dan diorang tahu. Dan macam hari ni saya cakap, today I'm working. You kena duduk atas, you kena jaga diri you. But you ada reward nanti. Tapi saya tak beritahu reward apa. Okay, reward contohnya tidur hotel. Itu yang saya ajar anak saya. Perancangan awal tu sangat-sangat penting.
Macam saya pula dengan husband, perancangan kami untuk anak-anak kami sambung belajar, buat simpanan. Kita orang sebagai suami dan isteri bekerja sehabis keras untuk masa depan anak-anak kami. Simpanan tu sangat-sangat penting lah. Sebab kita tak tahu kan usia kita sampai bila. Lepas tu kalau boleh saya pun tak nak anak-anak saya berhutang bila dah besar nanti. Dan bila dia nak sambung belajar pun, dah ada simpanan sendiri. Tak ada aku nak kena pinjam PTPTN lah, aku kena buat loan lah, ini nanti dah habis belajar masih nak kena bayar. Itu saya tak nak. Sebab saya dah ada pengalaman, adik saya sendiri buat pinjaman, sekarang bekerja bayar tiap-tiap bulan. Saya tak nak, saya kesian. Sebab kos hari hidup di KL dengan di luar bandar tak sama. Di KL ni kos hari hidup dia sangat-sangat tinggi. Walaupun orang cakap gaji 2,500 tu dah besar, tapi sebenarnya 2,500 tu belum dididak dengan nak sewa rumah, makan, monthly minyak, belum lagi. Jadi simpanan tu macam mak saya nak kena bayar tiap-tiap bulan. Jadi simpanan saya untuk anak-anak saya, perancangan dia tu sangat-sangat awal. Walaupun orang cakap alah bolehlah kamu datik kaya kot, orang kata macam tu. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya saya pun macam orang biasa, tetap kita ada naik turun dia. Tapi saya, walaupun orang cakap saya suri rumah tangga, tapi saya di dalam rumah saya yang control the money. Tak boleh nak keluar simply-simply, nak anak nak makan, boleh nak masak ni, tak ada. Kita kena dikit-dikit. Sebab kita tak tahu kemudian hari apa nak jadi. Tiba-tiba sakit. Okey, sakit apa? Kita dah ada insurans. Okey, contohnya sakit semalam, okey ada insurans, duit. Tapi kita ada simpanan lah. Tak boleh lah simpanan tu keluar je habis semua. Tidak. Saya sangat-sangat particular buat simpanan. Sebab kemudian hari saya tak tahu, hidup lagi ke aku dah besar nanti macam mana, dia orang rumah dia ke, dia orang ada ke duit dia, macam itu saya lah. Saya tak tahu. Sebab pandangan kita setiap manusia ni berbeza-beza, tidak sama. Ada yang cakap, kau boleh lah cakap kau macam ni, aku macam ni, aku orang susah. Tapi kalau kita menabung satu hari RM1.50 pun, kalau setahun dah berapa? Memanglah macam doktor cakap, paksa atau rela. Semuanya dalam zaman sekarang tak ada yang rela tu. Semua kena paksa. Sebabnya kalau nak rela tu macam, alah rela ke nak kena simpan duit lah pula, alamak macam tu. Rasa sangat susah kan? Kita kena paksa. Itu yang saya paksa anak-anak saya, simpan duit. Ingat duit tu senang datang. Boleh golek tak ada. No boleh golek depan you Itu saya lah, itu saya. Pandangan saya. Baik, jadi macam doktor kongsikan juga tadi kan, bila kita nak menyimpan ni kena mengikut paksa atau rela macam tak mengikut doktor cakap. Tapi pada saya, bila kita buat tu memang kita kena buat sebab memang tak rasa kemanisannya sekarang. Kita akan rasa macam, ya Allah, boleh enjoy, boleh bercuti, boleh begitu, boleh beli ni kan. Tapi bila kita di masa akan datang, bila masa di mana diperlukan duit itu, bila kita tak ada waktu tu kita rasa sakit. Tapi kalau kita bersusah hari ini, masa depan bila diperlukan kita dah ada waktu tu, kita boleh tersenyum lebar. Jadi itu pendapat saya lah. Cuma saya host, bukan panel hari Sebab ni. pendapat kita semuanya berbeza. Mungkin ada yang cakap, kenapa nak kena simpan dalam PTPTN? Tak payahlah, nanti boleh buat pinjaman. Setengah orang betul tak cakap? Setengah orang. Sebab saya ada rakan-rakan yang begitu, yang cakap, buat apa nak buat simpanan? Dia cakap kan, boleh pinjam. Pinjam je lah. Tapi dia orang tidak tahu macam mana perik ni nak bayar balik Andy. Macam saya cakap dekat mak saya dan adalah rakan-rakan saya, kenapa kau nak kena simpan PTPTN? Cakap kan, SSPN. Saya explain lah, okey ni RM20 simpan, nanti ada takaful. Kenapa nak kena simpan? Saya cakap. Dia kata, kenapa nak kena simpan? Saya kata, simpan untuk masa hadapan, bukan untuk saya. Okey, untuk saya tu bonus. Okey, tapi saya mikir anak saya di belakang. Untuk diorang, bila diorang belajar, tak ada hutang. Tak ada nak, aku nak kena buat simpan, aku nak kena buat loan. Nanti nak habis belajar, nak kerja, nak kena bayar balik. Alah, mesti
ada perkataan Allah tu di belakang. Sebab kita orang Malaysia Allah tu. Lepas tu tiba-tiba muflis, tak bayar, tak boleh bayar. Tak payahlah bayar, tak payahlah bayar. Itu saya tak nak macam tu. Jadi dia buat simpan sekarang, rasa macam alamak peliknya lah. Memang sangat pelik. Masa mula-mula saya nak daftar tu sebab saya dapat tahu yang simpanan ni selepas anak kedua. Kakak ipar saya cakap, saya rasa macam untuk 2 orang. Lepas tu tambah lagi semua. Ini alah banyaknya. Tapi saya macam pejam je mata, simpan je. Sebab satu hari nanti bila dia nak belajar, saya dah tak rasa. Betul. Itu. Saya explain macam adik saya. Kau berhutang dengan PTPN nak kena bayar banyak ni kan. Dah tahu nak habis. Ya, sebab kita nak bayar tu bukan boleh habis esok lusa. Bukan esok lusa. Jadi sebab tu saya explain macam saya explain ke husband kenapa I buat SSPN ni. Kenapa? Sebab saya dengan husband saya kena explain dengan dia A to Z. Sebab dia bila soalan A dia akan bagi A, B, A2, A3 macam tu. Saya explain kenapa untuk kemudian hari untuk anak saya. Simpanan tu sangat penting. Okey, itu dia jawapan daripada Datin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Nama saya Khadijah dan saya nak tunjukkan soalan kepada Datin Aminah. Kebiasaannya orang kata isteri ni kalau dalam keluarga atau rumah tangga tu kebiasaannya akan bertindak sebagai Menteri Kewangan. Sangat betul. Betul Ya. Jadi kalau mungkin nak tahu jugalah macam mungkin perkongsian pengalaman daripada Datin sendiri, Datin dengan Datuk di rumah bagaimana pengurusan kewangan itu dibuat. Maksudnya walaupun mungkin ramai orang kata isteri ini memang Menteri Kewangan, tapi mungkin sebagai suami juga ada mungkin Datin boleh kongsikan sedikit pengalaman yang ada. Okey. Sebenarnya pengalaman dia, saya memanglah orang cakap wife ni Menteri Kewangan di rumah, tetapi tidak di rumah saya. Di rumah saya ada satu lagi Menteri Kewangan di atas bos saya, suami saya. Sebelum nak keluar duit apa-apa, kena tunjuk dia dulu. Apa nak beli, kenapa, mengapa, bagaimana, semua saya kena explain dekat dia. Dia banyak tu. Kenapa nak kena beli? Why? Nak buat apa? Kenapa? Itu saya ada bos kat atas. Sebab saya ada kerja kat bawah lagi kan. Macam kita ada production, kita ada event. Diorang akan tunjuk kat saya tidak. Okay, tunjuk dekat bos. Macam kalau pula kewangan di rumah, nak keluar, nak beli apa, explain dulu. Beli apa. Okay, kenapa, mengapa, bagaimana, semua kena ada. Kalau tidak, dia akan tanya, mana duit tu? Sebab duit tu sangat penting. Sebab orang cakap selebriti ni kaya. Amin, Alhamdulillah. Macam tu. Selebriti ni senang dapat duit ribu-ribu. Alhamdulillah. Tetapi kita nak kerja tu susah. Macam saya sangat-sangat macam bukan senang ya dapat duit tu. Duit tu bila kita nak kerja dengan orang cakap bahasa kasar dia merengkuh. Kita macam betul-betul kita nak kerja, nak dapatkan keikhlasan duit tu. Macam tu. Kalau setakat nak dapat duit tu saja, kau kerjalah halal-balai macam tu. Tapi bila dekat rumah, okey, duit tu sangat-sangat penting. Contoh juga anak-anak nak beli apa-apa, kenapa nak kena beli? Why nak beli? You makan ke? Tak makan kan? Tapi you nak beli, nak buang saja buat apa? Jangan membazir. Explain dulu kat anak-anak. Kalau anak-anak nak beli, "Ma, I nak beli coklat ni." Makan ke? Coklat tu saja tu. Contohnya coklat yang lollipop RM7 kan? You makan tak? Kalau you tak makan, you buang dalam tu sampah tu yang makan. You nak bazir duit you dalam tu. Lebih baik you pergi beli fries yang you makan. Biasa anak saya macam, okey, belilah fries. Macam tu. Kita kena detail. Detail tu sangat-sangat penting. Nampak macam suri rumah macam biasa je. Kita bekerja daripada rumah kan. Biasa je. Ambil duit suami keluar. Kalau kita ada duit sendiri pun keluar. Tapi tidak. Jangan buat-buat macam tu. Bila dekat rumah lagi senang nak menyimpan. Kita ada banyak tempat selit. Tempat selit banyak. Simpan selit. Sebab bila time susah, selit itulah yang akan membantu kita. Contoh simpanan lah juga itu. Macam saya ada banyak tempat selit.
Suami dah tahu mana tempat selit dia. Dia cari. Bila dah mana macam tu. Itu ada. Sebagai wife kena firm. Bila suami cakap okey nak keluar, sebab kita boleh kontrol duit dengan suami mesti cakap yang I nak beli bulan ni rasa macam nak keluar motor. Pakai tu motor tu. Kita kena explain ke dia. Macam mana kita explain dekat anak, macam tu kita explain dekat suami. Itu yang saya buat lah. Saya tak tahu yang lain. Sebab yang saya treat, kalau macam husband cakap nak beli motor, pakai tu tak pakai kan? Bazir apa? Daripada beli motor tu baik beli bang kemas. Tu saja. Bang kemas tu masa hadapan berguna. Dia bila bertukar tu lagi tinggi. Itu yang saya buat. Baik, itu jawapan dia akan menjawab soalan Puan Khadijah tadi.